Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi bersama Cikgu Yat. Kali ini dalam bab 9, kebarangkalian peristiwa bergabung. Kamu akan mempelajari 4 perkara, tapi untuk video kali ini Cikgu nak fokuskan kepada peristiwa bergabung sahaja. Standard pembelajaran kali ini adalah memerihalkan peristiwa bergabung dan menyenaraikan peristiwa bergabung yang mungkin. Apakah itu peristiwa bergabung? Kita lihat contoh yang mudah ya. Peristiwa bergabung ialah gabungan atau lebih peristiwa. Peristiwa bergabung ialah gabungan dua atau lebih peristiwa dalam satu kesudahan. Sebagai contoh, kesudahan yang mungkin bagi dua orang murid bermain gunting batu kertas. Mungkin dapat gunting batu, gunting kertas, gunting-gunting, kedua-duanya mengeluarkan gunting ya. Atau mungkin batu gunting, batu kertas, batu-batu, kertas gunting, kertas batu dan kertas-kertas. Kamu biasa main kan? So, ini semua senarai kesudahan yang mungkin kalau kita main gunting batu kertas lah oleh dua orang pelajar. Peristiwa bergabung boleh terhasil daripada satu atau lebih eksperimen. Setiap cubaan itu kita panggil eksperimen ya. So, kesudahan suatu peristiwa bergabung boleh diwakilkan dengan pasangan bertertib. Ini semua pasangan bertertib lah, okey? Kita lihat rangsangan minda yang pertama. Tujuan kita adalah untuk menyenaraikan kesudahan dalam peristiwa bergabung. Kita akan gunakan shilling 10 sen, 20 sen dan 50 sen dan satu kotak kosong. Sepatutnya kamu buat aktiviti ini secara berpasangan di mana setiap pasangan akan sediakan satu kotak yang mengandungi 3 jenis shilling, 10 sen, 20 sen dan 50 sen. Setiap murid dalam pasangan memilih sekeping shilling dari kotak secara rawak. Dan nilai shilling akan dicatatkan dalam jadual di sebelah nantilah. So, kita kembalikan shilling ke dalam kotak. Okay, cikgu bagi kamu faham dulu. Kamu sepatutnya ada dua pelajar. Kita ada pelajar A dan pelajar B. Okay. Ini pelajar A, ini pelajar B. Sepatutnya memilih duit shilling daripada kotak. Pelajar A akan cabutan dulu shilling tu. Dalam keadaan dalam kotak itu kita ada 3 keping shilling. Betul tak? Kita masih lagi ada 10 sen, kita ada 20 sen dan kita ada 50 sen. Bila pelajar A dah pilih shilling daripada kotak, pelajar B akan pilih pula. Dalam kotak itu sekarang dah kurang 1 keping shilling. Dia cuma ada 2 keping shilling sahaja. Kalau pelajar A dah pilih 10 sen, pelajar B tak akan dapat 10 sen. Okey? So, kena faham situasi itu. Dah dua-dua orang buat pilihan, dua-dua masukkan semula shilling dalam kotak. Kenapa masukkan shilling dalam kotak tu semula? Sebab kita nak ulang langkah 2 dan 3 ni. Dia minta kita ulang 25 kali. Okey? So, ini kita ingat semula. Ruang sampel ialah set yang mengandungi semua kesudahan yang mungkin bagi sesuatu eksperimen. Kita ada kaitan dengan bab set. Ya, penulisan ruang sampel ni. So, ini jadual yang kamu akan isilah. Dan seterusnya tulis ruang sampel bagi eksperimen pemilihan shilling daripada setiap pasangan murid tersebut. Dan seterusnya kita bincangkan jumlah bilangan kesudahan yang mungkin dalam aktiviti ini. So, kamu cubalah 25 kali tengok kesudahan apa yang dapat. So, mungkin akan dapat gandingan 10 sen 20 sen, 10 sen 50 sen, atau 20 sen 10 sen, atau 20 sen 50 sen. Okay, lihat pasangan seterusnya mungkin 50 sen 10 sen dan 50 sen 20 sen. Okay. Dan mungkin berulang, kita pun try lah, mungkin berulang lagi atau mungkin tak berulang pun. Mungkin dapat 20 sen 10 sen, masuk semua dalam kotak, cabut dapat sama lagi 20 sen 10 sen. Okey? So, ada kemungkinan itu. Buatlah 25 kali ke 50 kali ke, kamu akan dapat pasangan yang sama. Kalau kamu lihat, kita akan dapat 10 sen 20 sen, 10 sen 50 sen. Okey, yang sama ni, berulang. Kalau kamu perasan, dia berulang je. Takkan jumpa gandingan 50 sen, 50 sen, 20 sen, 20 sen atau 10 sen, 10 sen. Tidak ada. Okey, ulang sama je. Dah buat cubaan 25 kali pun hasil yang sama ni je. Atau mungkin 50 kali pun hasil yang sama sahaja. So, hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni sahaja yang mungkin. So, kita jadikan dia ruang sampel S. Gunakan curly brackets. Curly bracket ataupun ada yang sebut kurungan cantik ni. Ya, ini adalah tertib penulisan untuk set. Dan setiap pasangan bertertib yang mungkin dari kesudahan kita ni, kita masukkan dalam kurungan ini. Dan setiap satu diasingkan dengan koma. Dan ada kurungan tersendiri. Okey, apakah jumlah bilangan kesudahan yang mungkin dalam aktiviti ini? Ruang sampel kita mesti guna huruf S. Okey.
So, bilangan kesudahan yang mungkin bagi ruang sampel kita akan tulis N dalam kurungan S besar. Bilangan untuk ruang sampel 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey? So, hasil daripada aktiviti ini, sepatutnya kamu akan dapati bahawa jumlah bilangan kesudahan yang mungkin ini adalah 3 darab 2 sama dengan 6. Betul tak? Okey, kenapa 3 darab 2? Sebenarnya macam ni. Bilangan kesudahan bagi ruang sampel adalah peristiwa bergabung kan? Ada dua peristiwa. Pelajar pertama, pelajar kedua. Pelajar A, pelajar B. Adalah kemungkinan bagi kesudahan yang pelajar A dapat, di mana dia akan pilih 3 keping. 3 keping shilling dalam kotak tu. Darab kemungkinan yang pelajar B akan dapat. Ya, peristiwa dalam yang dia akan dapat hanyalah 2 keping shilling. Kan? Sebab pelajar A dah ambil sekeping. So, dalam kotak dah kurang dah. Jadi, 2 keping dalam tu. Sebab tu 3 darab 2 dapat 6. Ya? NS ialah jumlah bilangan kesudahan yang mungkin, di mana NA dan NB masing-masing mewakili bilangan kesudahan peristiwa A dan peristiwa B. Peristiwa yang berbeza tapi menghasilkan satu kesudahan yang inilah ruang sampel ni lah. So, kita darabkan. So, dapat 6. Okey? Kita lihat contoh lah untuk memudahkan kamu faham. Tulis ruang sampel. Dia minta kamu tulis je ruang sampel bagi peristiwa bergabung di bawah. Semua kesudahan yang mungkin bagi peristiwa ini. Okey? Semua yang mungkin. Semua. So, yang pertama, 5 keping kad berlabel dengan huruf T, E, K, U, N dimasukkan dalam sebuah kotak. So, ada 5 keping. 2 keping kad dikeluarkan dari kotak secara rawak, satu demi satu tanpa pemulangan. Okey. Soalan yang B pula, 2 keping shilling dilambung. A dan G mewakili angka dan gambar masing-masing. Dia tak sebut pun shilling tu shilling yang sama ke shilling berbeza ke, dia tak kisah. Dia tak kisah. Yang penting kita nak tahu keluar bila lambung tu A ke, angka ke ataupun gambar. Itu sahaja. Kita lihat penyelesaian untuk soalan yang pertama. Dia kata 2 keping kad dikeluarkan. Kita ada kotak T, E, K, U, N. Kita bawa keluar 2 keping. Tapi satu demi satu tanpa pemulangan. Sediakan jadual. Setiap cubaan kita mungkin akan dapat T, E, K, U, N. So, cubaan pertama yang menegak ni. Cubaan pertama. Untuk jadual macam ni. Kalau jadual, cubaan pertama yang menegak ni. T, E, K, U, N. Label lah 1. Cubaan yang kedua pun kita ada kemungkinan dapat T, E, K, U, N. Listkan juga. Tetapi ada satu ayat di sini tanpa pemulangan. Maksudnya kalau pelajar dah dapat huruf T, dia tak akan pulangkan huruf T dalam kotak. Okey? So, dia tak akan dapat huruf T juga untuk cabutan kedua. Kena faham yang tu. Kalau dapat huruf E, pun tak akan dapat E dengan E. So, ni tak akan dapat semua huruf yang sama, tak akan dapat. Macam jadual liga kan, permainan kamu kan. Kalau bertanding dengan sekolah lain. Takkan sekolah kamu nak lawan sekolah kamu sendiri, betul tak? So, dia macam ni lah, lebih kurang macam ni. Tanpa pemulangan maksudnya tidak akan jumpa yang sama ni. So, kemungkinan ni dapat T, E. Okay. Penulisan yang pertama ni adalah cabutan yang pertama diikuti dengan huruf yang kedua, E. Mungkin T, K, T, U, T, N. Jangan terbalik ya. Jangan tulis terbalik tau. Okay, tengok E pula. Sini, E mungkin jumpa T, E, K, E, U, E, N, K, T. KE, KU, KN, UT, UE, UK, UN, NT, NE, NK, NU. Okey? So, kalau kita kira bilangan di sini, bilangan kotaknya ada 25, betul tak? Bilangan dalam 25, tapi tolak 1, 2, 3, 4, 5. Sebab 5 ni tak akan dapat. So, kita ada 20 kesudahan ni. 20 kesudahan. Okey, 20 kesudahan. Listkan semua satu persatu, jangan miss. Ada 20 kesudahan. Gunakan kurungan yang betul, curly brackets. Dan setiap pasangan bertertib asingkan dengan koma. Okey, 3 markah kita dapat kat sini. Senang je sebenarnya. Tapi penat sikit tulis huruf tu lah. So, ni dah betul, 3 markah. Dan kalau kamu perasan, cikgu tunjukkan ya. Kalau kamu perasan, bilangan kesudahan kita ada 20. Kenapa 20? Bilangan ruang sampel kita ada 20 ya. Lihat ya. Kenapa dapat 20? Sebab untuk cabutan yang pertama, untuk
cabutan yang pertama, kita ada 5 keping kad dalam tu. Okey? Tapi untuk cabutan yang kedua, kad yang pertama tidak dikembalikan. Maka dalam tu hanya ada 4 keping kad. So, kita dapat 20 sebab 5 darab 4. Sebab tu ada 20 kesudahan. Okey? Kita lihat contoh yang kedua. Yang B, kita ada 2 keping shilling. Dia tak kata pun kita guna shilling sama atau berbeza. Tapi cikgu nak guna berbeza lah. Contoh cikgu guna shilling 50 sen dan 20 sen. Di mana yang ni A, angka G gambar. A, angka G gambar. Okay, andai kata cikgu lambung 50 sen dahululah. Lepas tu 20 sen. Lepas tu kita senaraikan kesudahan. Untuk pelajar DLP, kamu akan guna istilah outcome. Okay? Outcome. So, bila cikgu lambung 50 sen, cikgu ada 2 kesudahan yang mungkin. Mungkin dapat A angka atau mungkin dapat gambar. Bila cikgu dah lambung 50 sen, cikgu lambung 20 sen, kemungkinan cikgu dapat 20 sen tu angka juga. Maka, kesudahan cikgu AA. Atau mungkin cikgu lambung 20 sen kali ni dapat gambar. Maka, kesudahan cikgu AG. Mungkin juga dapat gandingan G untuk 50 sen dengan angka untuk 20 sen. GA. Atau mungkin kedua-dua cikgu dapat gambar. GG. Okey? So, ini adalah senarai kesudahan kita. Ada 4 kesudahan. Tersenaraikan semuanya AA, AG, GA, GG. Dan kalau kamu perasannya, lagi sekali cikgu tunjuk. Bilangan kesudahan kita untuk ruang sampel ada 4. Kenapa 4? Sebab peristiwa pertama kita ada 2 kemungkinan. Mungkin angka atau gambar. Untuk peristiwa kedua, lambung shilling yang kedua, mungkin akan dapat angka atau gambar juga. Okey, angka atau gambar juga. So, 2 darab 2, sebab tu kita dapat 4. Ya? So, di akhir pembelajaran ini, kamu dah mahir menentukan ruang sampel S. Ingat ya, ruang sampel mesti huruf S. Menggunakan kaedah jadual ataupun rajah pokok. Dan kamu juga dah tahu, cikgu dah terangkan kenapa jumlah kesudahan contoh tadi 6. Sebab secara generalisasi kita gunakan rumus inilah. Di mana NS ialah jumlah bilangan kesudahan yang mungkin. Dan NA dan NB masing-masing mewakili bilangan kesudahan peristiwa A dan peristiwa B. Sebab tu kita panggil peristiwa bergabung, kita ada 2 peristiwa dalam satu kali cabutan eksperimen tu. Ya? Okay, so cikgu harap video kali ini membantu. Thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe. Bye. Assalamualaikum.